Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ucapkan kepada Dr. Syarul Aman Ahmad untuk subjek falsafah dan isu semasa. Kumpulan kami memilih tajuk ajaran sesat. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Isyam bin Jamal, nombor metrik 275059. Kumpulan ini terdiri dari 6 orang ahli. Okey, saya menerangkan kenalan tentang ajaran sesat. Ajaran sesat merupakan satu manifestasi yang bagi satu proses yang bermula beberapa lama dahulu. Benda ni bukannya baru. Dia yang boleh mencemarkan kesucian Islam dan menggugat kepada ummah. Ajaran sesat ini adalah fahaman-fahaman atau amalan-amalan yang bertentangan dan menyeleweng dari syariat Islam sebenar. Berbagai-bagai bentuk ajaran sesat telah muncul menular dalam masyarakat Islam dan ia telah berjaya mempengaruhi bukan sahaja golongan yang cetek ilmu, malah golongan profesional juga turut terpengaruh, termasuk imam-imam ataupun orang-orang yang berpengetahuan agama. Ajaran sesat bukan terbaru di Malaysia, sebabnya telah mula menular sejak di awal kedatangan agama Islam di rantau ini. Isu ajaran sesat mula mendapat perhatian sejak munculnya Ayah Pin di Terengganu yang mengaku dirinya memiliki kuasa sehebat Allah, seperti Tuhan jemaah Nabi yang menjadi dewa bagi semua agama serta memiliki ramai pengikut. Malah ada mengikut ajaran sesat ini terdiri daripada kalangan profesional yang dianggap bijak untuk menilai kebaikan dan keburukan suatu perkara. Ekoran pengetahuan agama yang cetek, ramai orang mula terpengaruh dengan ajaran sesat. Namun pada hakikatnya, individu yang menjadi dalang di sebalik ajaran sesat ini mempunyai motif tersendiri untuk kepentingan diri semata-mata. Majoriti semua inginkan wang dan ringgit lah. Ajaran sesat mula bertapak sejak awal kedatangan agama Islam semenanjung Malaysia pada abad ke-15, bergerak secara senyap, iaitu yang dibawa juga oleh Haji Muhammad Syafi'i yang dikenal sebagai Haji Ahmad Matahari sekitar tahun 1870-an. Menurut tafsiran Ar-Rahman, orang-orang sesat ialah orang-orang yang tidak berpengetahuan agama kerana tidak berusaha mempelajari atau orang yang berpengalaman agama tidak betul. Menurut Oxford English Dictionary, ajaran sesat adalah ajaran pandangan ahli keagamaan yang bertentangan dengan gereja Katolik atau Ortodok. Masuk firman Allah SWT dan adapun kumpulan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka akan tetap berada di azab seksa lamanya. Slide seterusnya saya serah pada rakan saya, Syarul Azmi. Sila Syarul. Okey, terima kasih Syam. Dengan sedikit penjelasan tentang pengenalan tajuk kita, ajaran sesat. Saya Syarul Azmi bin Hashim, nombor metrik 275187 akan berkongsi dengan anda faktor terjadinya ajaran sesat. Kita lihat faktor-faktornya. Yang pertama adalah penyebaran buku ajaran sesat meluas di pasaran. Terdapat banyak buku-buku berunsur ajaran sesat di pasaran yang diolah ataupun koleksi dari para guru-guru ilmuwan ajaran sesat lah. Contohnya seperti buku Ketuhanan dan Kemanusiaan, di dalam alam ada alam, dan banyak lagi lah. Yang kedua, munculnya ramai individu yang mengangkat ataupun yang menggelarkan diri mereka ilmu agama lah, dia ilmu perubatan, muncul terdapat ramai individu-individu ini. Yang ketiga, ketidakcekapan pihak berkuasa mengambil tindakan awal. Pihak berkuasa seperti JAKIM atau pihak berkuasa negeri tidak memainkan peranan untuk mengekang penyebaran ajaran sesat. Kurangnya penghayatan tentang agama. So ini lebih pada individu lah dan masyarakat. Kita perlu mendalami ilmu agama. So bila kurangnya ilmu-ilmu agama ni,
tidak ataupun mungkin akan terjebaklah ajaran sesat ni. Kelemahan tindakan undang-undang. So daripada dulu hingga kini, tindakan undang-undang Malaysia boleh dikatakan lemah untuk memberi pengajaran kepada pengikut-pengikut ajaran sesat. Seterusnya, kehadiran Muslim liberal, iaitu berfikiran, orang cakap berfikir berdasarkan logik akal. Ini anasir-anasir luar lah bawa masuk ke Malaysia. Okey, sedikit tentang falsafah lah. Politisme. Terdapat unsur-unsur politisme dalam masyarakat seperti dia politisme ni membawa maksud dia mempercayai Tuhan itu wujud lebih daripada satu. Tidak menafikan bahawa terdapat banyak kewujudan Tuhan. Okey, ciri-ciri golongan mangsa ajaran sesat, salah satunya ialah jahil, iaitu kurang ilmu tentang agama. Pengaruh rakan-rakan dia mempengaruhi dia. Bila kurang agama, kurang ilmu, dia mudah terpengaruh. Gairah dengan kerohanian. So gairah dengan kerohanian ni dia terlalu taksub dengan ilmu-ilmu agama sampai dia terlupa diri dia, terlupa keluarga, terlupa masyarakat dia. Tertipu, golongan-golongan yang jahil ni mudah tertipulah mengikut ajaran sesat. Ingin berubat, contohnya seperti bomoh ataupun orang-orang yang boleh mengubati. So kat sini kita boleh cakap boleh menyekutukan Allah lah. Kesilapan memahami akidah. Salah satunya kesilapan, dia tidak mengikut ahli sunnah wal jamaah. Faktor kekayaan serta pengaruh. Orang-orang yang kaya, orang yang berpengaruh akan mudah terjebak dengan ajaran sesat ni. Ataupun orang yang jahil akan mengikut orang-orang yang berpengaruh. Okey, para penyelidik telah mengambil salah satu contoh yang ditulis oleh Tuan Harun ataupun Harun bin Mat dan pengikutnya. Buku yang dicetak oleh dia, Maha Graduan, yang mana di dalamnya terdapat takwim. Perkara-perkara yang ditulis, contohlah perkara-perkara yang ditulis oleh Harun bin Mat, iaitu pada tarikh 1 Februari 2017 tertulis, dahulu mustahil bagi kita kenal Tuhan, tapi sekarang ini tidak. Mustahil pula bagi kita untuk mengenali zat Tuhan kerana kita pun mengenali Tuhan. Mengenal Tuhan adalah titik segala jawapan. Mengenal zat adalah segala permulaan ke masa depan. Tiada lagi antara kita. Jalur lebar semua, nama aku Harun, pangkat aku Tuhan, zat aku berteknologi. Harun Mat Saad 2017 halaman 4. So kat sini pun dia dah menyatakan dia tu Tuhan. Pangkat dia Tuhan. Dia berteknologi dia. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ikhwan Aidit bin Ismail dan saya sambung tentang kesan ajaran sesat. Kesan ajaran sesat ni dapat dibahagikan kepada 3, dan yang pertama dari segi akidah dan syariah. Apa yang dikatakan dari segi akidah dan syariah ini adalah ia bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis itu sendiri dalam agama Islam, serta bertentangan dengan akidah syariah dan akhlak Islam itu sendiri. Dan perkara ini boleh membawakan kepada syirik dan murtad kepada pengganut agama Islam itu sendiri. Dan yang kedua adalah dari segi kemasyarakatan. Dan dari segi kemasyarakatan pula, ia dapat merosakkan institusi kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam golongan sesama Islam itu. Dan ia juga dapat menimbulkan perselisihan pendapat dan perpecahan sesama umat. Dan yang ketiga adalah dari segi keselamatan dalam negara. Dari segi keselamatan dalam negara, ia dapat menimbulkan kegelisahan dan ketidakpuasan hati dalam masyarakat itu sendiri. Dan akan menimbulkan juga rasa benci-membenci dan bermusuh serta berpecah belah dalam komuniti Islam itu sendiri. Dan yang paling berbahaya adalah ia akan menjadi ancaman kepada ketenteraman dalam masyarakat sesebuah negara itu. Dan saya teruskan dengan sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azamuddin bin Abu Qasim, nombor matrik 274747. Saya akan menjelaskan mengenai cabaran
menghadapi penganut ajaran sesat. Seperti yang kita maklum, semakin hari semakin tinggi cabaran kepada agama Islam mengenai dengan ajaran dan syariat ya. Yang mana semakin hari isu cabaran ni semakin hebat standing dengan era teknologi pada zaman kini. Atas janji Allah, agama Islam berkembang dengan pesatnya di seluruh pelosok dunia, dan Allah juga telah menurunkan Al-Quran bahawa di dalam Al-Quran bahawa Islam itu adalah agama yang sempurna. Jadi dalam isu ni saya utamakan adalah bab akidah. Apa yang menariknya, akidah ni dia mempunyai satu konsep yang agak meluas, yang mana apabila seseorang penganut agama Islam mempercayai bahawa adanya Tuhan selain Allah, maka kita telah mengetahui bahawa akidah seseorang tu telah mula terpesong. Jadi seperti dalam isu ajaran sesat ni, cabaran akidah adalah cabaran yang paling mustahak kali, adalah cabaran utama, yang mana seperti yang kita tahu, ajaran ni, ajaran yang dibawa oleh Islam amatlah bercanggah dengan ajaran yang dibawa oleh agama kita sendiri ya. Jadi isu akidah ni kita dapat lihat dari segi perbuatan mereka bagaimana, tingkah laku mereka bagaimana, cara perhubungan mereka bagaimana, dan tentunya ianya sangat-sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, ianya bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Seperti mana dalam Al-Quran juga telah menyatakan bahawa Rasulullah SAW ada menyatakan sabda, ikutlah Al-Quran dan Sunnahku. Ini maksud apa yang Sunnah Rasulullah dan apa yang Rasulullah buat tu adalah sunnahnya, dan apa yang ada kandungan dalam Al-Quran tu adalah yang ajaran yang sebenar. Tapi pada masa kini isu ini, apa yang dibuat oleh penganut ajaran sesat ni, mereka menggunakan Al-Quran sebagai media merujukan, namun tidak mengikut sunnah Rasulullah SAW sebagai ikutan, yang mana ianya merupakan satu cabaran yang amat kita boleh katakan ketikalah, yang bermaksud apa yang saya nak utarakan, dianya tak sama seperti mengikut agama Islam yang sebenar. Jadi untuk mengesan sesuatu yang bercanggah tu, kita mesti ada berada di dalam satu kelompok bahawa kita boleh tahu mereka berpegang kepada apa dan berpegang pada sunnah apa. Yang ketiga adalah pandangan umum daripada yang bukan Islam khususnya pada bukan Islam terhadap agama Islam. Cabaran ni pada masa kini kita melihat media sosial merupakan salah satu alternatif untuk menyebarkan dakwah dan juga menegakkan syiar Islam. Tapi sekiranya kita lihat, sekiranya pandangan umum melihat ajaran yang seakan-akan ajaran Islam ini, kita kira sebagai ajaran sesat ni, mula menyebarkan dakwahnya, jadi apa yang kita nampak di sini adalah ianya menimbulkan sesuatu pandangan ataupun perasaan yang tidak sesuai ataupun akan menunjukkan satu tafsiran yang buruk terhadap agama Islam. Bahawa seperti yang berlaku sekarang ni, contoh saya ambil ahli YouTuber Namwi, yang mana dia mengaitkan yang Islam ini kalau berzikir perlu berjoget. Itulah salah satu contoh yang saya nampak lah. Okey, yang seterusnya cabaran kepada institusi agama Islam dan penguatkuasaan Islam. Yang pertama, seperti mana yang kita maklum, kesemua persalahan yang dah ditahan oleh pihak agama Islam
negeri, yang pertama sekali adalah untuk mensabitkan mereka kesalahan, dan tanggungjawab mereka adalah untuk memulihkan semula akidah pengikut ajaran sesat. Itu merupakan cabaran untuk penguasa agama. Dan itu adalah khususnya, dan secara amnya adalah untuk institusi agama. Yang kedua, seperti mana kita maklum bahawa di Malaysia ini penjara banyak, pusat pemulihan banyak, tapi tapi kita sebenarnya kekurangan dari segi sumber pusat pemulihan akhlak. Yang mana di Selangor ni alhamdulillah kita beruntung yang kerana ada satu pusat pemulihan yang menjadi rujukan di sekitar kawasan ataupun di sekitar kita panggil area zon tengah dan zon pantai timur. Yang ketiga adalah peruntukan undang-undang enakmen negeri yang tidak selaras. Ini juga merupakan satu cabaran kepada pihak agama, yang mana ada setengah cabaran, ada setengah undang-undang yang ada di satu-satu negeri, khusus di satu-satu negeri, tidak sama enakmennya dengan undang-undang yang berada di lain negeri. Contoh, negeri, kita ambil satu contoh, Kelantan dan Selangor, mana enakmen undang-undangnya tidak selaras. Okey, yang keempat, cabaran yang keempat adalah apabila sesuatu kes itu disubmit kepada pegawai penyiasat ataupun kepada pendakwa raya, kita dapat mengetahui untuk mensabitkan sesuatu kesalahan yang membabitkan fatwa dan hukuman untuk melabelkan sesuatu adat itu adalah ajaran sesat, ianya perlukan mengambil satu jangka masa yang panjang, seperti mana kita boleh kaitkan contoh isu Rasul Melayu tu, yang mana Rasul Melayu tu kes ini sekitar tahun 70-an, tapi diputuskan sesat pada tahun 80-an, 1980-an. Jadi untuk mengklasifikasikan sesuatu agama itu adalah sesat, ada satu jangka yang sangat-sangat panjang. Yang seterusnya, yang terakhir, yang kelima adalah kurangnya pemantauan ke atas hukuman. Itu adalah cabaran yang dihadapi oleh penguasa agama dan juga institusi agama Islam, yang mana kurangnya pemantauan ke atas hukuman. Bila mahkamah syariah mensabitkan sesuatu kes ataupun fakta menyatakan satu pesalah yang dan perlu mereka bayar denda dan menghantar ke pusat pemulihan akhlak, para pengikut ni mereka membayar denda sebenarnya. Mereka membayar denda, tapi mereka gagal melapor diri di kawasan di pusat pemulihan akhlak yang telah ditetapkan. Dan untuk penguasa ini memegang ataupun mencari individu ini terhad sebenarnya. Sebab apa? Contohnya di Pusat Selangor, Kelantan, enakmen peruntukan negerinya, syariahnya tidak sama. Dan penguasa agama Islam di Selangor tidak boleh pergi ke belah pantai timur untuk menangkap ataupun memastikan seseorang itu berada di dalam jagaan dia yang sah. Itu adalah salah satu cabaran ni lah. Terima kasih Encik Azam atas penerangan yang agak panjang. Jadi kita telah pun mendengar faktor terjadinya ajaran sesat, kesan daripadanya dan juga cabaran yang perlu dihadapi oleh penguasa dan lain-lain. Baik, tiba giliran saya pula adalah, minta maaf, saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Muhammad Firdaus bin Shudi, nombor matrik 274-306. Baik, saya akan menjelaskan berkenaan dengan peranan. Kita ada 7 peranan, di antaranya adalah peranan individu. So, individu sendiri pun memainkan peranan yang penting dalam kita menapis sesuatu perkara berkenaan dengan ilmu agama. Hendaklah kita meneliti ataupun dalam bahasa Arabnya tabayun, sesuatu perkara yang datang kepada kita ataupun ilmu sebelum kita hendak mengesahkan sesuatu perkara yang lainnya. Jadi, yang seterusnya adalah peranan institusi keluarga. Minta menjaga slide, alihkan slide seterusnya. Peranan institusi keluarga iaitu memberi didikan agama yang sempurna, terutamanya yang menyentuh aspek akidah. Ini sangat-sangat ditekankan kepada ibu bapa
Dan paling penting adalah bapa, kerana dianya adalah ketua keluarga. Mestilah memantau semua ahli keluarganya daripada perkara-perkara yang boleh menjerumus kepada ajaran-ajaran sesat. Jadi bapa adalah sangat penting. Sebelum dia nak mengenal pasti keluarganya terjerumus dalam ajaran sesat, dia mestilah dahulu mempelajari ilmu untuk mengenal dan menapis segala perkara-perkara supaya dia boleh membendung ahli keluarganya daripada terjerumus kepada ajaran-ajaran sesat. Baik, peranan seterusnya adalah peranan institusi kemasyarakatan. Baik, masyarakat penting dalam memastikan di dalam kampungnya, contoh atau di dalam kawasan persekitarannya, memastikan supaya tiada masyarakat di sekelilingnya terlibat ataupun terjerumus kepada aktiviti perkara-perkara yang boleh mendatangkan kepada ajaran-ajaran sesat. Kita boleh lihat masyarakat di sekeliling kita dan kita boleh mengenal seseorang individu itu, dan kita mestilah memastikan dan memeriksa sama ada beliau terlibat dengan aktiviti ajaran sesat ataupun tidak. Jika ada, segera laporkan kepada pihak berkuasa atau pihak yang bertanggungjawab jika kita tidak dapat membendung dengan sendiri. Baik, peranan seterusnya adalah peranan media, iaitu media cetak, media elektronik dan media digital. Peranan media amat penting pada zaman teknologi masa kini, kerana sesiapa saja boleh mencari perkara ataupun ilmu di dalam media cetak, di media elektronik lah, gadget. Jadi individu itu adalah penting untuk memastikan dan memeriksa dahulu sama ada apa yang dibaca itu adalah betul atau tidak. Memeriksa dahulu dan mengkaji. Bertanyakan kepada pakar-pakar ilmuwan. Jika itu adalah benar, maka ambillah ia sebagai ilmu. Jika tidak, sangkalkan dia dan buang jauh-jauh supaya kita tidak terjerumus kepada ilmu ataupun perkara-perkara yang boleh menyesatkan diri kita, terutama dalam ajaran agama Islam. Jadi slide yang seterusnya, peranan yang seterusnya adalah peranan pertubuhan Islam bukan kerajaan NGO, iaitu non-government Islamic. Yang pertama, mewujudkan saluran dana sumbangan untuk mengawasi umat Islam daripada terpengaruh dengan pelawaan ajaran sesat, membina kesepakatan dalam kalangan NGOI khususnya peguam Muslim untuk menghadapi dan menangani taktik yang digerakkan melalui usaha perundangan, dan yang terakhir memperkukuhkan komitmen dan meningkatkan pemuafakatan serta kerjasama antara NGO NGOI. Bermakna ni NGOI dia penting untuk memastikan umat-umat Islam ini tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang boleh membawanya kepada ajaran-ajaran sesat yang boleh menyimpang kepada ajaran sunnah wal jamaah. Baik. Slide seterusnya adalah peranan institusi pendidikan dan penyelidikan pemulihan Islam. Institusi pendidikan juga memainkan peranan kerana di dalam tanggungjawabnya, di dalam dia punya tanggungjawab ni adalah pelajar-pelajar. Bukan setakat pelajar-pelajar, pekerja-pekerja, tenaga-tenaga pekerja pun sama. Jadi banyak perkara yang boleh dibuat oleh institusi penyelidikan dan pemulihan Islam untuk mencegah daripada seseorang itu terjerumus kepada dalam ajaran agama sesat. Seterusnya adalah peranan masjid, surau dan kepimpinan komuniti. Baik, ini adalah orang cakap dia yang penting. Masjid surau ni pentinglah dalam memastikan ahli karyah di bawahnya tidak terjerumus kepada ajaran-ajaran sesat. Memastikan semua ahli-ahli karyah di bawahnya tidak terjerumus kepada ajaran-ajaran sesat. Memberi pendedahan ilmu, iaitu penting. Jika tidak memberi pendedahan ilmu, macam mana dia orang nak terima ilmu dengan yang tepat? Dia akan mencari ilmu melalui hujung jari, internet. Daripada situ dia boleh terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak betul sebab belajar tanpa guru. Mengimarahkan masjid, ajak ahli-ahli karyah mengimarahkan masjid supaya masjid itu tak adalah kosong, ada jemaah-jemaah yang datang, dan para AJK masjid surau boleh menyelitkan ilmu semasa selepas solat, tak kira solat subuh ke, solat Jumaat ke dan lain-lain. Memastikan para tenaga pengajar, asatidz, dai dan penceramah menyampaikan ilmu. Maknanya itu kita menjemput para penceramah yang terkenal. Bukan saja terkenal tetapi mestilah di dalam ajaran ilmu agama Islam yang betul, tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang lara dan yang tidak tepatlah dalam ajaran agama Islam mengikut sunnah wal jamaah. Jadi sekian saja 7 peranan daripada saya. Saya serahkan slide seterusnya kepada sahabat saya untuk kesimpulan. Terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Firdaus.
Saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Syarafuddin bin Nordin. 24 Juz 1 akan membuat kesimpulan tentang ajaran sesat. Daripada ajaran sesat ni kita akan dapat satu maklumat secara ringkas tentang pegangan dan akidah ahli sunnah al jamaah dan kumpulan-kumpulan lain yang menyeleweng dan sesat yang lahir dahulu dan sekarang dalam masyarakat Islam termasuk di Malaysia. Ajaran-ajaran sesat telah berjaya mempengaruhi sebahagian umat Islam sehingga ramai yang terlibat dan terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan tersebut. Pengikut-pengikut ajaran sesat sanggup menyebarkan kepada orang-orang ramai termasuk umat Islam. Diharap semua umat Islam dari kalangan ahli sunnah wal jamaah tidak pengaruh kepada kumpulan tersebut. Malah lebih teguh berpegang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Quran dan Sunnah. Sekian, terima kasih. Persembahan daripada kumpulan saya. So diharap para penonton dapat menimba ilmu daripada grup saya inilah. Sekian, terima kasih.